Suara ustazah jelas ke? Sebab sini hujan. Boleh dengarkan? Boleh Ustazah. Okey, sekejap ya, saya share skrin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula untuk muka surat 149. Kedudukan, kehendak dan keperluan manusia. Dalam perbincangan ekonomi konvensional, kajian mengenai penggunaan biasanya dihubungkan dengan kehendak manusia. Bendy dan Fernando menulis bahawa kehendak manusia merupakan aktiviti ekonomi disebabkan ada kemahuan. Keterangan di atas jelas meletakkan kehendak manusia menjadi perkara asas dalam galakan kemajuan ekonomi. Penelitiannya dapat diterangkan sebagaimana berikut, iaitu pembentukan kehendak manusia. Pembentukan kehendak manusia adalah lahir daripada naluri tabi'i, tanggungjawab sosial, pembangunan ekonomi dan kesan demonstrasi. Perinciannya ialah kehendak manusia tercetus daripada faktor-faktor berikut. Naluri tabi'i iaitu keinginan kita yang semula jadi, tanggungjawab sosial, pembangunan ekonomi dan kesan demonstrasi. Perincian mengenai faktor-faktor di atas adalah seperti berikut. Naluri tabi'i ini adalah secara semula jadinya seseorang bayi akan menangis apabila bayi itu terasa lapar. Dia memerlukan pakaian bagi menutup badan dari kesejukan. Dia juga memerlukan tempat perlindungan. Ini merupakan beberapa keperluan asas dalam kehidupan manusia dan manusia secara tabi'i memerlukan perkara-perkara ini untuk hidup. Kehendak manusia terhadap perkara-perkara ini adalah bercirikan keperluan biologi yang berkaitan dengan keperluan naluri semula jadi manusia. Sekejap ya. Yang kedua adalah tanggungjawab sosial. Manusia hidup secara bersosial. Hidup bersama masyarakat yang lain. Perlakuan mereka menjadi pemerhatian masyarakat. Kadang-kadang seseorang akan berkelakuan seperti yang dijangkakan oleh masyarakat. Oleh itu, kehendak juga dipengaruhi pendapat orang lain. Misalnya, bila seseorang berjawatan tinggi, maka kehendak juga selari dengan andaian masyarakat yang menjangkakan beliau akan menggunakan kereta mewah dari jenis tertentu atau kediaman yang standard. Yang ketiga adalah pengiklanan. Pengiklanan juga berperanan mempromosikan barangan dan perkhidmatan di samping menarik permintaan terhadapnya. Kalau suara ustazah tak dengar atau tak jelas, bagi tahu tak? Mempertingkatkan kehendak manusia terhadap suatu barangan periklanan dalam konteks ekonomi pasaran bebas ini berlaku dalam berbagai bentuk sama ada melalui media elektronik, cetak, papan dan sebagainya. Semuanya berusaha untuk memenangkan hati pembeli. Seterusnya yang keempat adalah pembangunan ekonomi. Kehendak manusia mempunyai kaitan yang rapat dengan pembangunan ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Alfred Marshall, pembangunan ekonomi
adalah membentuk kehendak manusia tidak sahaja kepada kuantiti barangan yang lebih besar, malah juga kepada kualiti barangan yang lebih baik. Dia juga berkehendakkan kepada pilihan barangan yang lebih banyak dan barangan yang dapat memenuhi kehendak baru yang tercetus selaras dengan pembangunan. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan pembentukan kehendak manusia dapat dilihat dalam satu pusingan yang berlanjutan di mana manusia yang mahu lebih banyak kehendaknya dipenuhi akan bersedia pula untuk bekerja dengan lebih kuat serta memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Bila pengeluaran meningkat, pendapatan akan bertambah dan manusia itu akan berbelanja lebih daripada sebelum. Seterusnya kita lihat ciri-ciri kehendak manusia. Kehendak manusia menjadi titik tolak kepada semua aktiviti perekonomian. Kehendak-kehendak manusia ini memiliki banyak ciri-ciri yang berbeza. Teori penggunaan mempunyai berkaitan dengan ciri-ciri kehendak manusia seperti kehendak manusia adalah tidak terbatas. Maksudnya kehendak manusia ini adalah tidak terhad. Sesuatu kehendak itu dipenuhi, kehendak lain pula akan tercetus. Sekitaran ini berterusan sedemikian rupa seperti mana kata Ibrid dan Barma, selagi manusia itu masih hidup, kehendaknya tidak ada batas dan terus berkembang. Macam kita sendirilah manusia biasa, apabila kita menginginkan sesuatu, kita dah dapat sesuatu tu, akan ada lagi timbul kehendak yang kita inginkan. Sebab itu kehendak manusia ni tidak terbatas dan tidak terhad. Dia sentiasa berterusan, sentiasa ada dan terus ada. Seterusnya, kehendak manusia boleh dipenuhi. Meskipun pada keseluruhannya kehendak manusia adalah tidak terbatas, namun kehendak tertentu adalah boleh dipenuhi asalkan seseorang itu mempunyai sumber, iaitu wang, bagi memenuhi kehendak tersebut. Misalnya, jika seseorang itu berkehendakkan sebuah kereta, dia boleh memilikinya jika dia mampu. Begitu juga jika dia lapar, dia membeli makanan untuk memuaskan kehendaknya. Dengan ini, jelas kehendak-kehendak tertentu boleh dipenuhi jika seseorang itu mempunyai wang yang mencukupi untuk tujuan tersebut. Maksudnya di sini, selagi manusia itu mempunyai wang ataupun kemampuan, selagi itulah dia boleh memuaskan setiap kehendak dia. Yang ketiga adalah kehendak manusia mempunyai sifat yang berulang-ulang, yang berterusan. Masalah kehendak manusia hanya boleh dipuaskan secara sementara. Misalnya, jika kehendak itu dapat dipenuhi, kehendak lain pula akan wujud secara berulang. Macam Ustazah cakap tadi. Ianya tidak terhenti selagi manusia masih memiliki pelbagai kehendak dalam kehidupan ini. Yang keempat, kehendak manusia bersifat saling melengkapi. Sesuatu komoditi jarang dapat memenuhi kehendak manusia secara tersendiri. Biasanya ia memerlukan perkara lain sebagai tambahan. Pengalaman hidup manusia menunjukkan biasanya barangan dikehendaki secara kumpulan kerana sifat barangan itu sendiri yang saling melengkapi. Yang keenam adalah kehendak bersifat bersaing. Yang ketujuh, banyak kehendak bertukar menjadi tabiat. Ini sekiranya sesuatu kehendak itu selalu dipenuhi, kebiasaan ini boleh membentuk kehendak tersebut bertukar menjadi tabiat. Ini adalah kerana tabiat manusia terbentuk apabila manusia selalu memenuhi kehendak yang tertentu. Khususnya yang ke-8 adalah kehendak manusia berubah-ubah meliputi tempat dan individu. Seterusnya kita lihat konsep kehendak dan keperluan manusia dari perspektif Islam. Kehendak dalam ilmu Islam merujuk kepada keperluan manusia. Ianya disertai dengan keinginan dan kuasa untuk memenuhi keperluan tersebut. Oleh itu, keperluan yang berkesan ialah keperluan yang dapat dipenuhi barulah dianggap kehendak. Kehendak dan kepuasan menjadi asas utama dalam perjuangan ekonomi seseorang. Bahkan semua kekayaan berfungsi untuk memuaskan kehendak manusia. Kecintaan manusia yang berlebihan terhadap kekayaan membawa pelbagai kehendak yang tidak bermanfaat. Ekonomi Islam
seperti mana ekonomi konvensional turut memberi perhatian kepada aspek tuntutan biologikal dan persekitaran manusia. Namun begitu, ia meletakkan perbezaan yang jelas antara kehendak manusia dan keperluan manusia. Ini bererti tidak semua kehendak manusia diberi ruang untuk ekonomi. Islam telah meletakkan keperluan berikut keutamaan sama ada daruriyat iaitu asas, hajiat, keperluan kecukupan, tahsiniyat, kesenangan atau kamaliyat, kemewahan. Seperti mana firman yang Allah katakan tadi, manusia itu dilarang untuk tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu boros. Kita mesti mengikut keperluan keutamaan diri masing-masing, bukannya ikut kemahuan orang lain. Ini membezakan dengan lebih ketara lagi dalam ekonomi konvensional yang mengatakan kehendak manusia tidak terhad dibanding sumber ekonomi yang terbatas. Selarilah dengan ungkapan Leonard Dewey, ilmu ekonomi menganggap setiap sumber atau barangan menjadi berkurangan apabila manusia tidak mempunyai sumber atau barang sebanyak yang digunakan. Pada realitinya, kehendak manusia tidak selalunya membayangkan keperluan sebenar manusia. Dalam keadaan kebiasaan, kehendak manusia itu adalah tidak lebih daripada keinginan nafsu. Pada asasnya, kehendak bukanlah keperluan utama atau dasar. Oleh yang demikian adalah tidak adil untuk dikatakan sumber-sumber ekonomi adalah terhad semata-mata kerana kehendak manusia yang melampau. Sekiranya andaian yang terdapat di dalam ekonomi konvensional diterima, maka jelaslah manusia meletakkan punca masalah ekonomi kerana sumber-sumber ekonomi adalah terhad. Sebaliknya, Al-Quran dengan jelas menyatakan alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Dan maksud Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintah. Dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Poin ini dan dalil ini boleh digunakan untuk menyiapkan tugasan yang Ustazah baru berikan sebentar tadi. Surah Al-Quran ayat yang kedua. Seterusnya Ustazah minta yang selebihnya boleh baca sendiri sebab Ustazah nak habiskan semua bab hari ini sebab hari ini adalah kelas terakhir kita kan. Kita terus masuk muka surat 210. Surat 210, 5.3 kontrak pertukaran. Topik-topik yang penting. Sejarah kontrak. Sebelum kedatangan penjajah barat, undang-undang yang berkuasa ialah undang-undang Islam, khususnya di Melaka. Ini terbukti dengan terdapatnya undang-undang seperti Risalah Hukum Kanun dan Undang-Undang Melaka. Terdapat dalam Undang-Undang Melaka menyatakan tentang fasal-fasal tertentu berhubung urus niaga, timbangan dan ukuran. Larangan riba, kaedah menjual tanah dan sebagainya. Oleh itu, falsafah dan prinsip kontrak dipengaruhi oleh common law Inggeris walaupun sebelum itu undang-undang Johor dan Pahang cuba disesuaikan supaya mengikut hukum kanun Melaka. Tambahan pula pada awal abad ke-20, undang-undang Islam di Turki dan Mesir cuba diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Misalnya dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang telah diterjemah sebagai Ahkam Kanun Johor membicarakan mengenai al-bai' iaitu jual beli, baik dalam bahasa Arab adalah jual beli, ijarah ialah sewa, upah dan gaji, kafalah adalah jaminan dan tanggungan, hiwala adalah pindaan pembayaran hutang, rah adalah gadaian, pajak gadai, amanah, hibah, syarikat termasuk mudarabah, muzara'ah dan musafah dan wakalah. Semua maksud-maksud ni kita akan go through satu-satu. Proses itu terhenti apabila British datang ke tanah Melayu dan menemukan pengaruhnya R.J. Wilkinson.
Tidak diragukan lagi bahawa undang-undang Islam akan menjadi undang-undang Islam pada ketika itu tanah Melayu pun sudah mengamalkannya, tapi disebabkan British datang bawa masuk idea dia baru, sistem mereka yang baru, mereka berjaya menahan masuk daripada tanah Melayu mengamalkan sistem undang-undang Islam pada ketika itu. Merujuk undang-undang kontrak dari perspektif Islam, khususnya di kalangan ahli penulisan Islam tradisional, tidak membincangkan undang-undang Islam dalam satu teori umum yang mencakupi semua jenis kontrak sebagaimana undang-undang kontrak Inggris. Sebaliknya, dibincangkan secara berasingan mengikut jenis-jenis kontrak tertentu. Misalnya kontrak jual beli, hibah, upah, wasiat dan lain-lain dengan panjang lebar dan mendalam. Oleh itu, semua perkara yang berhubungan dengan kontrak sama ada yang telah berlaku dan berkemungkinan akan berlaku dibincangkan secara terperinci dalam buku yang berjilid-jilid banyaknya. Ini memudahkan umat Islam membuat rujukan sesuatu masalah kontrak Islam secara terus kepada bab-bab yang berkaitan. Seterusnya kita lihat pembentukan kontrak. Jumhur fuqaha menyatakan akad terbentuk daripada lafaz tawaran, penerimaan, pemberi tawaran, penerimaannya dan subjek tawaran itu sendiri. Ini bermakna sesuatu kontrak mesti menepati rukun-rukun yang terdapat di dalam rukun-rukun kontrak. Definisi kontrak dalam Islam adalah dalam bahasa Arab, akad atau kontrak bererti ikatan. Ain qabda, akad. Ianya bermaksud menggabungkan sesuatu dan mengikatnya. Perkataan ini digunakan oleh Al-Quran dengan perkataan jamak uku, firman Allah bermaksud tunaikan kontrak-kontrak kamu. Maksudnya tunaikan akad-akad kamu. Jumhur fuqaha menggunakannya dalam dua bentuk pengertian, iaitu khusus dan umum. Erti umum akad ialah sebarang kontrak yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakannya secara wajib perkara itu. Berdasarkan pengertian ini, maka akad jual beli, akad nikah dan akad-akad pertukaran termasuk dalam pengertian ini. Kerana setiap pihak mewajibkan dirinya menunaikan apa yang diakadkan. Manakala pengertian khusus yang digunakan oleh fuqaha ialah kontrak yang dipersetujui oleh dua pihak yang menimbulkan kesan hukum syarat terhadap pihak yang terlibat. Setiap tawaran dalam penerimaan menggambarkan kehendak yang jelas kedua pihak yang berakad. Penerimaan mestilah bersesuaian dengan tawaran. Setiap pihak yang berkontrak memahami kehendak pihak satu lagi. Penerimaan hendaklah bersambung dengan tawaran. Yang kedua adalah dua pihak yang berakad akidani. Yang ketiga, sesuatu yang diakadkan. Benda yang diakadkan. Maktub alaih. Ulama Hanafi berpendapat bahawa rukun akad satu sahaja, iaitu adanya penawaran dan permintaan. Seterusnya, komunikasi akad. Maksudnya ialah sesuatu yang boleh menggambarkan kehendak seseorang sama ada untuk membuat tawaran atau penerimaan. Cara-cara tersebut itu ialah yang pertama secara lisan dan seumpamanya seperti isyarat. Yang kedua secara surat menyurat dan tulisan. Yang ketiga secara perbuatan atau tingkah laku. Yang keempat adalah secara berdiam diri. Komunikasi yang keempat secara berdiam diri ini kepada adat seperti meminang. Rombongan lelaki akan datang meminang pada perempuan. Biasanya apabila perempuan tu ditanya setuju ataupun tidak menerima lelaki tersebut, biasanya perempuan akan berdiam diri. Konteks berdiam diri di sini adalah dia sebenarnya menerima. Sebab itu dia termasuk dalam komunikasi akad. Seterusnya kita lihat falsafah kontrak.
Semuanya masih dengar kan? Ya, Ustazah. Falsafah kontrak yang pertama adalah mestilah ada kerelaan. Falsafah penting dalam kontrak ialah adalah unsur kerelaan. Ini selaras dengan Islam sebagai agama kedamaian dan keharmonian dalam hidup. Islam menentang sebarang pengambilan hak atau kepunyaan orang lain dengan kekerasan atau paksaan. Sebenarnya kerelaan boleh diwujudkan melalui kontrak. Sebarang bentuk kira bicara atau perjanjian yang dilakukan dengan asas-asas kerelaan adalah sah kerana menjamin keharmonian hidup manusia. Muhammad Ali menyatakan ini dibuktikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menggunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan cara yang salah, iaitu dengan cara tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka sesama kamu. Maksudnya di sini kita rela, kita sama-sama nakkan sesuatu tu antara dua pihak. Tiada paksaan kepada seseorang. Itu saling merelakan, saling bersetujulah maksudnya. Islam juga mengharuskan kontrak yang memberi keuntungan sebelah pihak saja. Misalnya dalam kontrak hibah, wasiat, wakaf dan sedekah. Kontrak jenis ini hanya memberi keuntungan kepada penerima sedangkan pemberi tidak mendapat apa-apa asalkan ia memberi dengan penuh kerelaan. Kerelaan sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diukur dengan sebarang alat pengukur. Kita hanya dapat mengetahui melalui tindakan luar sahaja sama ada isyarat kata-kata yang dilafazkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Sebarang pernyataan, isyarat atau tindakan pihak yang melakukan kontrak itu tidak terlepas daripada dua sifat iaitu penawaran dan penerimaan. Tawaran ialah asas pertama sekali dalam mewujudkan sesuatu kontrak. Ia dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain dan dianggap lengkap setelah dikomunikasikan kepada orang yang ditawarkan. Setelah itu, tawaran itu mestilah diikuti dengan penerimaan oleh pihak lain. Penerimaan itu mestilah dilakukan dengan maksud yang sama dengan tawaran itu. Penerimaan yang dibuat dengan maksud yang lain daripada yang ditawarkan adalah tidak sah, sama ada dengan penambahan atau pengurangan terhadap maksud tawaran tersebut. Contohnya, A menawarkan kepada B bagi menjual rumahnya dengan harga 30,000, maka B harus menerimanya dan berkata, aku terimanya dengan harga tersebut, atau pernyataan-pernyataan lain yang boleh membawa maksud yang sama. Sekiranya penerimaan itu dibuat dengan adanya tambahan atau pengurangan ke atas tawaran itu, maka penerimaan tersebut tidak sah, bahkan pernyataan itu pula dianggap sebagai tawaran yang baru. Maksudnya kena buat akad yang baru lagi. Akad yang pertama tadi sudah tidak sah. Kalau B berkata aku terima dengan harga RM20,000, ini berarti satu tawaran baru telah dibuat dan penerimaannya perlu dibuat oleh pihak yang pertama untuk menawarkan penjualan itu kepadanya. Yang seterusnya adalah kebebasan. Islam memberi kebebasan sepenuhnya kepada mereka yang mempunyai keupayaan yang cukup untuk melakukan sebarang kontrak yang dikehendaki oleh mereka. Asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan itu suatu yang tidak dilarang oleh syarak. Ahli perundangan berbeza pendapat berhubung dengan penciptaan jenis kontrak dan syarat-syarat yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang membuat kontrak itu. Dalam arti kata lain, setiap individu yang berkontrak melaksanakannya dengan bebas dan dengan sepenuh hatinya serta meredai urusan yang ingin dijalankan. Itu adalah pendapat daripada Mustafa Al-Fiq. Bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu bebas. Surah An-Nisa ayat 29.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu dengan cara sukarela. Ini tiada paksaan, mengikut kerelaan hati kita sendiri. Yang ketiga adalah kelayakan. Kelayakan juga menjadi faktor penting untuk membolehkan seseorang sah atau tidak untuk menjalankan sesuatu akad atau kontrak. Kelayakan itu boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ahliyah, iaitu kelayakan. Berdasarkan takrif fuqaha, seseorang yang boleh dipertanggungjawabkan hak-hak orang ke atasnya dan mensabitkan hak kepadanya terbahagi kepada dua, iaitu ahliyah al-wujud, kelayakan yang mensabitkan hak dan tanggungjawab kepadanya. Yang kedua, ahliyah al-ada, kelayakan untuk mensabitkan serta berkelayakan untuk mengurus hak dan tanggungjawab. Seterusnya, bahagian yang kedua adalah kelayakan menerima hak dan tanggungjawab. Ahliyah al-wujud. Kelayakan menerima hak dan tanggungjawab ada pada setiap insan sama ada kecil, besar, berakal, gila, hamba atau orang merdeka. Ianya kekal selama ia masih hidup kecuali mati kerana seseorang yang meninggal dunia, kontrak hutang masih kekal. Lebih-lebih lagi ia berkemampuan membayar hutang. Kelayakannya berakhir dengan pembayaran hutang. Kelayakan tidak akan wujud selepas kematian sebab adanya tanggungan lima. Manakala ahliyatul wujud terbagi pula kepada dua bahagian, iaitu yang pertama al-nafisah, ialah kelayakan menerima dan tanggungan yang tidak sempurna berada dalam janin yang belum dilahirkan. Ini bererti janin dalam rahim itu mempunyai hak terhadap perkara-perkara yang tidak memerlukan penerimaan seperti hak mendapat harta pusaka, harta wasiat, hak keturunan dan harta wafat. Ini pun tidak bersendirian bergantung rapat dengan ibu janin. Yang kedua adalah al-kamilah, ialah kelayakan menerima hak dan tanggungan sebaik saja ia dilakukan. Kelayakan ini melibatkan hak dan tanggungan kita jika wali atau saksi menggali sesuatu untuknya setelah bayaran yang dikenakan harga. Hak ini sabit kepada seorang yang mempunyai kerana orang gila dan orang ia kekal berterusan ke atasnya sampai ada. Terus yang ketiga adalah kelayakan mengurus. Kelayakan ini mengurus ini adalah seorang yang mempunyai kelayakan untuk membuat urusan dan ia berkelayakan untuk mendapatkan haknya dan menanggung tanggungjawab terhadap urusan yang tidak akan sedia. Ia dianggap mempunyai kelayakan mengurus kanak-kanak belum mempunyai gila dan orang yang terdencak akal yang belum mempunyai tidak mempunyai kelayakan dan tanggungan. Ini disebabkan ungkapan akan tidak melakukan undang-undang. Seterusnya, halangan terhadap kelayakan mengurus. Makanya, tiada kelayakan untuk seseorang yang telah mempunyai kelayakan tidak semestinya ia dapat menikmati kelayakan itu sepanjang hidup. Kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang menjejaskan kelayakannya. Antaranya ialah gila. Gila sejenis penyakit atau kecacatan akal yang boleh menyebabkan segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak betul serta tidak menyamai orang yang baik akal fikirannya. Gila terbahagi kepada dua, iaitu gila asal dan gila yang terjadi kemudian. Gila asal sudah ada penyakit itu sejak lahir lagi, manakala kemudian terjadi setelah balik. Kesannya ialah ditegah melakukan akad atau kontrak serta akad tidak sah di sisi syarak. Seterusnya yang kedua adalah terencat akal. Orang yang daya faham terhad, percakapannya tidak teratur dan tidak ada keupayaan untuk mengurus kewarasan anak.
terjejas, maka kedudukannya sama seperti orang gila yang berterusan. Maka keterlibatannya dalam akad tidak sah kerana tidak mempunyai kelayakan. Walaupun ada sedikit kewarasan padanya, maka taraf hukumnya sama dengan kanak-kanak memainis. Terusnya yang ketiga, orang safi. Orang safi ni orang yang tidak dapat bertindak secara normal dalam pengurusan harta. Harta yang dibelanjakan bukan sahaja berlebihan, membazir, bercanggah dengan pemikiran orang yang waras, tidak berakhlak, lebih-lebih lagi tidak selaras dengan kehendak syarak yang sebenar. Yang keempat adalah orang bunguk. Orang yang tidak berkeupayaan untuk melakukan suatu urusan. Yang mudah ditipu kerana kebodohannya sehingga tidak dapat memahami untung dan rugi dalam sesuatu urusan. Jumhur fuqaha berpendapat bahawa orang bunguk harus dikenakan sekatan sebagaimana orang safi untuk menjaga hartanya. Seterusnya yang kelima adalah orang menanggung hutang. Orang yang disifatkan sebagai menanggung hutang ialah apabila hutang yang ditanggungnya menyamai hartanya atau lebih-lebih lagi melebihi hartanya. Ini menjejaskan kelayakannya. Pada pendapat Imam Malik, Ahmad dan Syafi'i, mereka dianggap muflis dan boleh dikenakan sekatan harta. Namun bagi Imam Abu Hanifah, ia tidak boleh dikenakan sekatan walaupun hutangnya adalah lebih. Yang keenam adalah sakit yang membawa maut. Orang yang menanggung sakit yang amat berat atau kritikal di mana sakitnya itu mengikut kebiasaannya boleh membawa maut dan ternyata kematian itu berlaku disebabkan penyakit paru. Yang ketujuh adalah mabuk. Orang yang mengambil sesuatu makanan dan minuman yang haram seperti arak, makanan yang memabukkan. Perbuatan ini menjejaskan kelayakan undang-undang bagi seseorang. Ada pandangan yang menyatakan bahawa mabuk yang boleh menghilangkan kelayakan ialah mabuk yang menghilangkan keupayaan berfikir dan seseorang bertindak. Oleh sebab itu, sebarang urusan tak akan dilakukan adalah tidak sah. Yang ketujuh adalah autoriti wilayah. Ialah kuasa yang diiktiraf oleh undang-undang syariah untuk melayakkan seseorang dan urusan sama ada untuk dirinya atau untuk orang. Autoriti yang melayakkan seseorang itu berkontrak yang ditetapkan oleh syarat seperti autoriti wilayah amal ke atas anak itu ke atas cucu atau autoriti ayah dan untuk kepada seorang sebagai wasit untuk urusan anak dan cucu mereka atau diberikan di body. Yang kedua adalah autoriti wilayah meliputi dua jenis iaitu urusan terhadap orang di bawah jagaannya seperti pendidikan pada penjagaannya dan pendidikan. Yang kedua, autoriti wilayah atas harta. Terusnya yang ke-8 adalah pilihan. Falsafah kontrak di dalam Islam juga berasaskan pilihan yang memberikan keadilan kepada individu yang terlibat secara langsung dalam kontrak, terutama bagaimana untuk membatalkan kontrak yang disebabkan mungkin kerana kebohongan dan tidak teliti ketika membuat keputusan. Oleh itu, kesahihan kontrak tidak semestinya berdasarkan hanya kepada rukun dan syarat yang telah dipenuhi sahaja. Sebaliknya, kedua-dua belah pihak berhak meneruskan atau membatalkan kontrak yang telah dipersetujui. Itulah di antara keprihatinan syarat. Ianya dibagikan kepada 3 bentuk pilihan utama dalam konteks secara Islam. Itu yang pertama, khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar amal. Kita lihat khiyar majlis. Kedua-dua pihak yang telah berkontrak boleh meneruskan atau sebaliknya selama keduanya masih belum berpisah dari majlis akad yang diadakan. Maksudnya dari tempat
akad yang diadakan. Jika mereka telah berpisah daripada majlis itu, khiyar ini tidak dibenarkan dan kontrak tersebut perlu dilaksanakan. Jika mereka berada di pasar terbuka atau di kawasan lapang, perpisahan dianggap berlaku apabila salah seorang berpusing ke belakang atau telah melakukan beberapa tahap. Berdasarkan maksud hadis Nabi SAW, dua pihak yang berjual beli boleh membuat pilihan selagi mereka tidak berpisah dan sebelum itu mereka bertemu atau salah seorang di antara mereka memberi pilihan kepada seorang lagi. Dari satu lagi hadis, Nabi bersabda yang bermaksud, jika Ibnu Umar membeli sesuatu yang disukainya, dia akan meninggalkan penjualnya. Al-Bukhari nomor 201. Terusnya, khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Kedua-dua pihak yang telah berkontrak di mana salah seorang daripadanya atau kedua-duanya sekali ada membuat syarat, maka mereka mempunyai khiyar dalam tempoh tertentu. Ini dinamakan khiyar syarat kerana pihak yang terbabit meletakkan syarat. Khiyar jenis ini perlu memenuhi beberapa syarat seperti yang pertama, mestilah terhad kepada tempoh tertentu, tempoh masa yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah tidak melebihi 3 hari jika barangan tersebut bukan jenis yang mudah rosak. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, engkau boleh khiyar pada semua jenis barang yang engkau telah beli selama 3 hari, 3 malam. Yang ketiga adalah tempoh mesti berturutan dan bersambung dengan kontrak. Mensyaratkan khiyar untuk orang lain yang tidak ada dalam majlis kontrak adalah dibolehkan kerana Islam cuba mengelak daripada sebarang penipuan terutama pihak ketiga. Itu lemah dari segi maklumat, pasaran atau tidak berpengalaman. Di sinilah wujudnya keperluan khiyar untuk pihak lain. Penamatan tempoh khiyar syarat. Tempoh khiyar tamat dengan salah satu daripada perkara-perkara berikut. Kontrak itu diteruskan atau dibatalkan, berlalunya tempoh khiyar tanpa pembatalan, kerosakan barang yang dikhiarkan, berlakunya penampahan pada barang yang dijual di tangan pembeli, kematian orang yang disyaratkan khiyar untuknya. Ini pendapat ulama Hanafi dan Hambali. Terusnya, khiyar aib. Pada asasnya, urusan seseorang Muslim dengan orang lain perlu dijalankan atas landasan saling menjaga hak dan bersih daripada segala unsur penipuan. Namun, tanpa disedari, sesuatu yang dikontrak pada suatu barangan yang pada zahir elok tetapi hakikatnya sudah ada kecacatannya. Walau bagaimanapun, pembeli diberi pilihan sama ada merelakan kecacatan yang ada atau memulangkan semula barang tersebut kepada penjual dengan dia membatalkan jual beli tersebut dan mengambil semula bayaran yang telah dibuat. Dia dibenarkan berbuat demikian sekiranya dia tidak mengetahui kecacatan tersebut wujud ketika kontrak telah dimaterai. Bertepatan dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud, seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual sesuatu barangan yang ada kecacatannya kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan kecacatan itu kepadanya. Ibnu Majah 246. Maksudnya, penjual boleh menjual sesuatu barangan itu jika terdapat kecacatan terhadap barang tersebut, tapi dengan syarat penjual mestilah menerangkan kekurangan dan kecacatan dalam barang tersebut. Kiranya pembeli bersetuju dan okey, itu adalah tidak dibolehkan dan tidak ada masalah pada hukum. Asas-asas falsafah kontrak yang diperjelaskan di atas telah dikembangkan dalam berbagai bidang. Semasa ekonomi yang terus berkembang yang melambangkan Islam mampu menangani persoalan-persoalan semasa ekonomi yang terus berkembang di samping menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang memberangsangkan setakat mana yang diberi tempat oleh agenda ekonomi yang ada sekarang.
Terusnya yang ke-9 adalah jenis-jenis kontrak. Penjenisan kontrak ini boleh dibahagikan berdasarkan sifat yang dinyatakan oleh syarat. Secara umumnya ada beberapa jenis, di antaranya ialah kontrak yang sahih. Ia merupakan jenis kontrak yang sempurna, rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oleh itu, kesan kontrak ini adalah berkuat kuasa dengan serta-merta, iaitu kesan pemikiran kepada pembeli itu kontrak ini tidak sabit atau melahirkan kesan. Umpamanya penjualan arak dan dada atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berkelanasan. Terusnya penapatan kontrak. Pembatalan sesuatu kontrak boleh berlaku dan berkuat kuasa disebabkan oleh beberapa keadaan ini, termasuklah pembatalan kerana rosaknya kontrak. Yang kedua adalah tamat tempoh masa. Yang ketiga disebabkan ikhtiar pilihan tadi. Yang keempat, gagal melaksanakan kewajipan dalam kontrak. Yang kelima, berlaku kematian. Yang keenam, kaedah-kaedah mensabitkan sesuatu kecacatan. Kita lihat macam mana mensabitkan suatu kecacatan. Bagi kes-kes yang melibatkan kecacatan yang berlaku secara zahir yang dapat dilihat dengan mata kasar, dalam erti kata tanpa memerlukan pakar mengesahkannya, seperti buta, juling, lebihan atau kekurangan jari, bengkok, pecah, patah dan sebagainya. Bagi kes seperti ini, seseorang hakim atau qadi tidak perlu mendesak kepada pembeli terhadap dakwaannya itu kerana kecacatan itu amat nyata. Yang kedua adalah kecacatan yang hanya diketahui oleh pakar. Terdapat kecacatan yang hanya disahkan oleh mereka yang mempunyai kemahiran sahaja. Ini boleh berlaku dalam semua perkara sama ada manusia, binatang, tumbuhan, benda atau barangan yang dihasilkan dengan penggunaan komputer, teknologi tinggi. Bagi kes-kes seumpama ini, ia hanya boleh disabitkan dengan kesaksian. Misalnya dengan masalah kecacatan, maka sabit kecacatan boleh ditentukan pakar-pakar dalam bidang berkenaan, seperti dari seorang jurutera atau arkitek dan lain-lain. Terusnya yang ke-10 adalah bentuk-bentuk pertukaran dalam Islam. Aplikasi membebaskan kegiatan ekonomi daripada riba dalam pelbagai institusi ekonomi telah dikemukakan ulama-ulama terdahulu bukan sekadar teori yang ideal, tetapi telah dibuktikan secara praktikal di awal pengamalan masyarakat Islam. Kesesuaiannya juga tidak dapat dinafikan, bukan sahaja sesuai dalam status ekonomi pada masa itu, tetapi sesuai standar zaman sehingga ke hari ini. Seterusnya hingga ke hari akhirat. Dalam konteks negara kita di awal tahun 70-an dan 80-an, menyaksikan institusi lembaga urusan dan tabung haji dan Bank Islam Malaysia Berhad, syarikat insurans secara Islam, takaful dan pelbagai lagi instrumen atau produk Islam yang dinamik dari masa ke semasa, sehingga telah berjaya mendapat tempat di hati sebahagian besar pengguna sama ada Muslim dan bukan Islam. Di antaranya adalah murabahah. Murabahah definisi adalah menjual sesuatu dengan harga modal dan ditambah untuk untung sekadar yang dipersetujui. Contohnya, bank menyatakan kepada si pembeli bahawa modal yang dibelanjakan pos bagi membeli kereta yang hendak dijual itu ialah RM15,000 dan ingin menjual kereta tersebut dengan harga dan ditambah untung yang diambil sebanyak RM2,000. Maka jadilah harga kereta itu RM17,000. Itulah satu contoh bentuk jual beli secara murabahah. Murabahah ni untuk faham lebih ringkas, ia adalah satu transaksi di mana pembeli dan penjual sama-sama menyetujui kos yang telah diterangkan oleh si penjual.
Formula dia macam harga modal plus harga keuntungan. Dia akan tambah harga modal tersebut dengan harga keuntungannya. Boleh faham ya? Seterusnya kita lihat rukun murabaha. Rukun-rukun murabaha adalah sama dengan rukun jual beli di antara penjual, pembeli, barangan yang dibeli, harga dan sirah, akad tadi. Okay. Hukum murabaha adalah dihalalkan oleh syarak, oleh itu secara umum ia terikat dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Namun bagi murabaha ada syarat-syarat khusus tertentu, iaitu yang pertama, kos sebenar barangan yang dijual hendaklah dinyatakan kepada pembeli. Kos semasa membeli barangan tersebut kena bagi tahu harga sekian-sekian. Kedua, penjual dan pembeli bersetuju mengenai kadar keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan kepada kos modal yang mana jumlah kedua-duanya merupakan harga jualan bagi jualan murabaha. Maksudnya, seperti contoh tadi kan, dia menambah RM2,000 untuk kos keuntungan. Yang ketiga adalah sekiranya berlaku kekecohan dalam menerangkan kadar modal ataupun kos barangan yang dijual secara murabaha, maka pihak pembeli boleh memfasakh akad yang telah dijalankan dan demikian terbubarlah jual beli secara murabaha. Maksudnya di sini kalau tak setuju ataupun ada individu pembeli tu tak berpuas hati dengan kos yang bertambah, contohnya 2,000 tadi, akad ataupun kontrak tersebut boleh terbatal. Yang keempat, barangan dan harga bukan daripada barang ribawi yang ditegak pertukaran jual beli kecuali mematuhi syarat-syarat pertukaran barang ribawi. Yang kelima, sekiranya barangan yang hendak dijual secara murabaha itu dibeli daripada pihak lain, jual beli yang pertama ini mestilah sah dari segi syarak. Seterusnya kita lihat wadiah. Definisi wadiah ialah akad di antara tuan punya barang dengan pihak yang menyimpan ke atas barangan tertentu untuk disimpan. Dimaksudkan dengan barang ialah sesuatu yang berharga dan bernilai seperti harta, wang, dokumen, sijil-sijil dan disifatkan berharga di sisi syarak. Maksudnya sini pemilik menyimpan suatu barangannya yang berharga lah untuk dijaga oleh seseorang dan disimpan oleh seseorang tu, kita boleh faham bank lah yang lebih menggunakan konsep wadiah ni. Seseorang akan menyimpan sesuatu barangan tu ke atas kepada pihak bank. Okay, rukun al-wadiah ada 4, iaitu barang yang disimpan tuan punya barang, orang yang menyimpan, ijab dan kabul. Akad yang halal di sisi syarak kecuali sekiranya terdapat ciri-ciri yang ditegak oleh hukum syarak seperti riba, penipuan dan sebagainya, maka ianya haram. Syarat bagi yang disimpan boleh dikendali oleh orang yang menyimpan. Kedua, tuan punya barang dan orang yang menyimpan tidak terhad kepada orang perseorangan, akan tetapi boleh juga terdiri dari bank, syarikat, pertubuhan atau perbadanan. Yang ketiga, sekiranya tuan punya barang atau orang yang menyimpan terdiri dari orang perseorangan, disyaratkan dia seorang yang sempurna akal dan pintar. Seterusnya kita lihat mudharabah. Definisi mudharabah adalah akad yang mengkehendaki pemilik harta, sahibul mal, memberi kepada orang bekerja atau berusaha suatu harta supaya ia memperniagakan dan keuntungan dikongsi antara mereka berdua. Dalam definisi yang lain, mudharabah adalah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam bidang perniagaan. Dalam fiqh Islam dinyatakan sebagai mudharabah manakala ulama fiqh Hijaz menyebutnya dengan qirad. Maksud ringkas yang boleh kita faham dalam mudharabah ni, seseorang yang
Seorang yang mempunyai harta tu adalah sekejap ya. Maksud ringkas yang kita boleh faham untuk mudharabah ni adalah pemilik harta, orang yang mempunyai harta memberikan kepada orang lain untuk diusahakan atau diniagakan. Kemudian hasil daripada perniagaan atau keuntungan tu akan dibahagikan keuntungan bersama-sama. Itu adalah konsep mudharabah. Hukumnya adalah halal dan dibolehkan kerana ia merupakan satu kontrak yang menjalankan satu perkongsian yang satu pihak menyediakan modal dan satu pihak lagi menyediakan tenaga usaha untuk menjalankan suatu projek yang halal. Ini merupakan satu aktiviti tolong-menolong yang di antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai kepakaran perniagaan tetapi tidak mempunyai modal. Dalam kontrak mudharabah, kedua-dua belah pihak iaitu pemodal dan pengusaha masing-masing mendapat hak yang terjamin menurut Afzalur Rahman. Semua usahawan berhak mendapat sebahagian keuntungan dari usahanya. Modal yang diniagakan adalah amanah. Yang ketiga adalah kedudukan usahawan. Alasan ulama PK atas keharusan projek mudharabah di atas adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, yang bermaksud dan yang lainnya orang-orang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah. Surah Al-Muzammil ayat 20. Kedua ayat di atas memperjelaskan keharusan bermudharabah diikuti pula dengan hadis Rasulullah dalam kes mudharabah yang dilakukan Abdul Al-Muttalib. Rukun mudharabah ada 5. Yang pertama, tuan mempunyai modal, iaitu sahibul mal. Jadi sahib tu dalam bahasa Arab adalah pemilik. Mal tu adalah harta modal. Yang kedua adalah pengusaha. Al-Mudharib. Yang ketiga adalah Rasul Mal. Yang keempat adalah Al-Amal. Yang kelima adalah Ijab Qabul, iaitu sikar untuk mudharabah. Seterusnya kita lihat syarat-syarat Al-Mudharabah. Modal mudharabah hendaklah terdiri daripada wang tunai yang ditentukan semasa akad dan diserahkan kepada pengusaha sebaik saja selesai ijab dan kabul dengan cara-cara yang dipersetujui. Kedua, peratus pembagian keuntungan hendaklah ditentukan semasa akad. Tidak sah sekiranya ditetapkan semua keuntungan di satu pihak sahaja atau juga tanpa berdasarkan peratus. Yang ketiga, menjadi dasar mudharabah bahawa modal dari pemodal dan kerja di pihak pengusaha bahkan tidak sah sekiranya ditetapkan kerja di pihak pemodal. Yang keempat, sekiranya projek mudharabah itu mengalami kerugian, maka sepenuhnya ditanggung oleh pemodal dan pengusaha tidak mendapat apa-apa. Sekiranya tidak mendapat keuntungan, pemodal mendapat balik modalnya dan pengusaha tidak mendapat apa-apa. Yang kelima, mudharabah boleh dibubarkan pada bila-bila masa sebelum kerja-kerja belum dimulakan oleh pengusaha. Keenam, projek mudharabah mestilah halal. Yang ketujuh, kedua-dua pihak yang terlibat dalam mudharabah terdiri dari kalangan yang boleh dipertanggungjawabkan, tidak muflis dan sebagainya. Jenis-jenis mudharabah. Mudharabah terbahagi kepada 2 jenis, iaitu mutlak, al-mutlaqah, iaitu satu pihak menyerahkan modalnya kepada pihak lain tanpa mengenakan apa-apa sekatan atau syarat. Yang kedua, bersekatan dan tidak mutlak, al-muqayyadah, iaitu satu pihak menyerahkan modalnya kepada pihak lain dengan mengenakan sekatan atau syarat tertentu. Bagi mudharabah mutlak, perjanjian mudharabah tidak menyatakan tempoh, tempat perniagaan, jenis-jenis perniagaan
industri atau perkhidmatan dan pembekal atau pelanggan yang patut dilanggani. Sekiranya sekatan atau syarat dikenakan ke atas mana-mana perkara tersebut, kontrak itu menjadi kontrak bersekatan. Dalam hal ini, pengusaha mesti patuh kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh tuan punya modal. Oleh itu, apa-apa risiko yang berlaku akibat ketidakpatuhan sekatan ini akan ditanggung oleh pengusaha sendiri. Seterusnya kita lihat musyarakah. Maksud musyarakah adalah akad perkongsian di antara dua orang atau lebih dengan menurunkan modal dan keuntungan dibahagikan sesama mereka. Maksudnya musyarakah tu dalam bahasa Arab musyarik tu perkongsian kontrak antara dua pihak atau lebih untuk membiayai kos perniagaan yang dijalankan bersama-sama, dan kemudian keuntungan juga akan dibagi sama mereka. Itu adalah definisi untuk musyarakah. Seterusnya kita lihat rukun musyarakah ada 5. Pemegang-pemegang saham, modal, projek, untung, sigar, ijab dan kabul. Jenis-jenis musyarakah adalah syarikat al-i'nam, iaitu akad perkongsian di antara dua orang atau lebih dengan menurunkan modal dan keuntungan dibahagi sesama mereka. Yang kedua, syarikat al-abdan, perkongsian di antara dua orang atau lebih yang mengumpulkan hasil pekerjaan. Perkongsian di antara orang atau lebih yang mengumpulkan hasil pekerjaan, iaitu pengupahan masing-masing ke dalam satu tabung kemudian dibahagikan sesama mereka tanpa diambil kira kadar bahagian masing-masing yang dimasukkan ke dalam tabung itu. Yang ketiga, syarikat al-wujuh ialah perkongsian yang tertubuh tanpa modal yang mana masing-masing rakan kongsi di dalam syarikat itu membeli barang dengan bayaran dengan harga tangguh kemudian menjual barangan itu dan mengumpul keuntungannya untuk dibahagikan sesama mereka. Yang keempat, syarikat al-mufawaddah ialah perkongsian di antara dua orang atau lebih untuk bekerja dengan syarat tiap-tiap pemegang saham hendaklah mempunyai modal yang sama banyak, hak yang sama, tanggungjawab yang sama, berat pembagian untung yang sama dan sama agama. Tiap-tiap seseorang pemegang saham yang lain dalam urusan perniagaan syarikat serta penjamin bagi pemegang saham yang lain mengenai tanggungjawab dalam urusan perniagaan syarikat. Seterusnya kita lihat hukum al-musyarakah. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa syarikat i'nam adalah halal, syarikat al-abdan, mufawadah, al-wujud tidak mendapat kata sepakat ulama. Yang disepakati adalah hanyalah syarikat i'nam. Pendapat-pendapat ulama fiqh mengenai al-musyarakah yang 4 jenis itu adalah seperti berikut. Ulama fiqh berpendapat bahawa syarikat al-i'nam adalah harus dan sah. Syarikat al-abdan adalah harus mengikut mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki. Tidak harus mengikut Syafi'i. Yang ketiga, syarikat al-wujuh adalah harus mengikut mazhab Hanafi dan Hanbali. Tidak harus mengikut Syafi'i dan Maliki. Yang keempat, syarikat al-mufawadah mengikut jumhur ulama dan mazhab Hanafi harus, namun pada mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali mereka tidak mengharuskan. Seterusnya kita lihat syarat-syarat pemegang saham. Setiap pemegang saham dan rakan kongsi hendaklah layak untuk melantik wakil dan menjadi wakil. Syarat ini menjadi wajib kerana dalam menjalankan perniagaan al-musyarakah terdapat konsep al-wakalah. Musyarakah dalam operasi perbankan al-musyarakah boleh dilaksanakan oleh individu ataupun di antara badan-badan korporat. Seterusnya kita lihat baik assalam.
Maksud bayar salam adalah satu kaedah jual beli di mana bayaran secara tunai semasa akad dan penyerahan barangan ditangguhkan sehingga ke satu masa yang ditetapkan. Jualan as-salam boleh juga disamakan dengan membeli barangan secara tempahan, iaitu istisna, di mana pelanggan menempah barangan tertentu daripada pembekal dengan membuat pembayaran secara tunai dan pihak pembekal menyerahkan barang itu pada masa yang dijanjikan. Maksudnya pembeli akan membeli dulu membayar secara tunai, tetapi untuk dapatkan barangan yang dibeli tersebut adalah pada tempoh yang akan ditetapkan, pada satu tempoh yang tertentu. Dia kena order dulu sesuatu barang tu dan barang tu akan disiapkan dalam masa yang telah ditentukan. Contohnya macam kita tempah cincin ataupun rantai ataupun apa-apa benda yang perlukan proses untuk siapkan dia tu lebih lama daripada barangan biasa. Rukun al-bai' as-salam adalah rukun-rukun jual beli as-salam sama dengan rukun jual beli seperti yang biasa. Yang pertama, pembeli adalah Muslim, penjual al-Muslim al-ilahi. Yang ketiga, harga al-Muslim, barangan al-Muslim fihi. Yang kelima adalah sigah, itu ijab, kabul dan ingin memasukkan perkataan salam. Seterusnya kita lihat hukum jualan as-salam. Merupakan salah satu jenis jual beli dihalalkan oleh syarak. Juga merupakan sunnah takrir Nabi SAW, di mana baginda tidak melarang amalan jual beli as-salam yang telah amalkan sekian lama di bumi Madinah, sebaik saja baginda berhijrah ke sana. Seterusnya kita lihat ijarah. Maksud ijarah ialah menjual manfaat, iaitu kegunaan perkhidmatan dengan harga bayaran yang ditetapkan. Maksudnya sebagai pemilik sesuatu barang tu, dia menyewakan barangan tersebut. Manfaat, kegunaan atau faedah yang bakal diperolehi oleh penyewa atau pengambil upah. Kalau perkhidmatan pula kerja dengan menggunakan tenaga atau kepakaran. Menurut fuqaha dalam kitab Mughni al-Muhtaj ialah kontrak untuk mendapat khidmat tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan tertentu. Dalil tentang al-ijarah dalam Al-Quran adalah fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Berdasarkan firman Allah yang bermaksud, jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Surah Al-Falaq ayat 6. Yang kedua daripada Al-Hadis, Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu yang berkata, kami adalah orang Ansar yang paling banyak mempunyai kebun. Katanya lagi, kami menyewakan tanah kami dengan syarat kami memperolehi hasil bahagian ini dan mereka memperolehi hasil bahagian itu. Ada kalanya bahagian ini mengeluarkan hasil dan bahagian satu lagi tidak. Oleh itu, baginda melarang kami melakukan demikian. Walau bagaimanapun, jika dibayar dengan perak, baginda tidak melarang kami. Rukun al-ijarah ada 6 orang pihak yang beri sewa, iaitu mengambil upah. Kedua, orang pihak yang menyewa ataupun yang mengupah. Yang ketiga adalah gunaan perkhidmatan. Yang keempat, barang yang disewa. Yang kelima, penyewa ataupun pengupah. Yang keenam, penawaran penerimaan. Itu akad ijab dan kabul. Pensyariatan al-ijarah dalam kitab Al-Quran ada menyatakan secara jelas tentang al-ijarah sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak untuk kamu, maka berilah kepada mereka upahnya.
Firman Allah lagi yang bermaksud, salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan mengembala kambing kita. Sungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah yang kuat lagi amanah." Dan dimaksudkan dalam dalil ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Terdapat juga hadis secara jelas dalam pensyariatan al-ijarah antara hadis Rasulullah yang bermaksud, berilah upah kepada orang yang mengambil upah sebelum peluhnya kering. Hadis yang lain Rasulullah bersabda dengan maksudnya, sesiapa yang mengupah seseorang hendaklah diberikan upahnya. Seterusnya kita lihat jenis-jenis al-ijarah. Al-ijarah dibagikan kepada dua jenis. Itu ijarah ke atas manfaat, iaitu penggunaan sesuatu barangan seperti tempat kediaman, kenderaan dan sebagainya yang berkaitan dengan sewa-menyewa. Jenis ini boleh dinamakan dengan kontrak sewa bagi penggunaan barangan dan ia terbahagi kepada 3 jenis, iaitu sewa harta tak ahli seperti sewa bangunan dan tanah. Yang kedua, sewa barangan dagangan seperti sewa pakaian dan alat perkakas. Yang ketiga adalah sewa binatang tunggangan. Manakala ijarah yang jenis yang kedua adalah ijarah ke atas perkhidmatan, iaitu kerja yang menggunakan tenaga dan kepakaran seperti pembantu rumah, mengajar dan sebagainya yang melibatkan upah mengupah. Kategori ini dinamakan dengan kontrak upah di mana orang yang mengambil upah itu terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama pengambilan upah khas, al-ajir al-khas, iaitu orang yang bekerja hanya kepada pihak tertentu atau majikannya sahaja. Yang kedua, pengambil upah bersekutu, al-ajir al-mushtarak, iaitu orang yang mengambil upah tidak khusus kepada seseorang majikan sahaja. Syarat-syarat kontrak al-ijarah. Sesuatu kontrak al-ijarah menjadi sah apabila menepati syarat-syarat di bawah, iaitu kedua-dua penyewa dan pemberi sewa bersetuju dan rela untuk mengadakan kontrak tersebut. Yang kedua, manfaat barang yang disewa atau jenis perkhidmatan yang diupah mestilah yang diketahui. Yang ketiga, perkhidmatan yang diupah itu bukanlah terdiri daripada tugas kewajipan pengambil upah atau tugas wajibnya sebelum kontrak termeterai. Yang keempat, upah itu hendaklah daripada harta yang bernilai dan diketahui dengan jelas. Penamatan kontrak al-ijarah. Sesuatu kontrak al-ijarah yang berlaku antara kedua-dua pembuat kontrak berakhir apabila berlakunya perkara-perkara di bawah, iaitu berakhirnya tempoh sewaan atau upahan yang dipersetujui, membatalkan kontrak dan menamatkannya, musnahnya benda yang disewa atau berlaku kecacatan yang melenyapkan maksud penyewaan tersebut. Yang keempat, berlakunya kematian atau ditimpa keuzuran atas pihak yang berkontrak. Terusnya kita lihat pai vitamin ajil, maksud menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barangan yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran harganya sehingga ke satu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran secara beransur-ansur. Konsep ni kita boleh lihat bank lebih menggunakan konsep inilah seperti pembelian rumah, pembelian kereta, loan. Hukum adalah jualan secara harga tangguh adalah halal di sisi syarak pada barangan yang bukan berunsur ribawi seperti emas, perak, bahan makanan dengan sama jenis. Selain daripada itu adalah dibolehkan dan dihalalkan. Berlainan harga bagi suatu barangan yang dijual secara harga tunai dengan dijual dengan harga tangguh. Umpamanya, jika dijual secara RM2.000 dan secara tangguh RM2.200. Dalam konteks ini, ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama termasuk Syafi'i
berpendapat bahawa berlainan harga seperti itu adalah dibolehkan. Yang kedua, segolongan ulama mengharamnya atas perbezaan harga disebabkan pertambahan harga daripada RM2,000 kepada RM2,200. Tetapi majoriti ulama adalah mengharuskannya, membolehkan. Seterusnya kita lihat al-hiwala. Definisi al-hiwala adalah menurut bahasa Arab, hawala bermaksud perpindahan atau pemindahan atau perpindahan. Hawil. Manakala menurut istilah fuqaha, hiwala adalah suatu kontrak yang menyebabkan perpindahan hutang daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Hiwala juga berlaku dalam bentuk pemindahan wang yang diarahkan oleh seseorang pelanggan terhadap bank untuk memindahkan sejumlah wang dari akaunnya kepada akaun orang lain di dalam atau di luar negeri, di bank yang sama atau berlainan. Rukun al-hiwala ada 5: pemindahan hutang, penerima hutang, tuan punya hutang, hutang yang dipindahkan, dan yang terakhir adalah ijab dan kabul. Jenis hiwala ada 2, hiwala muqayyadah dan hiwala mutlaqah. Hukum hiwala adalah menurut pendapat Maliki dan sebagian mazhab Hanafi dan Syafi'i, kontrak hiwala adalah kontrak jual beli hutang merupakan pendapat Maliki dan sebagian mazhab Hanafi dan Syafi'i. Yang kedua, kontrak melunaskan hak bukannya kontrak jual beli merupakan pendapat Ibnu Taimiyah dan Syafi'i. Yang ketiga, kontrak merupakan satu akad yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitan dengan lain-lain kontrak. Merupakan pendapat Hanbali dan sebagian Maliki. Seterusnya kita lihat al-rahnu, maksudnya menjadikan suatu barangan sebagai cabaran bagi suatu hutang dan menjadikan bayaran sekiranya tidak terdaya membayar hutang itu nanti. Rahnu ini macam pajak gadai lah maksudnya. Dalil Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu makbudah, yang bermaksud sekiranya kamu di dalam perjalanan dan kamu tidak dapati penulis, maka hendaklah kamu menerima gadaian. Surah Al-Baqarah ayat 283. Rukun hukum pajak gadai ini adalah penggadai dan pemegang gadai barang gadaian, bayaran yang diberi kepada penggadai, riba, ijab dan kabul. Hukum gadaian, penggadai berhak menarik balik gadaiannya jika barangan gadaian itu belum lagi diterima oleh pemegang gadai. Pemegang gadai boleh menggunakan barangan gadaian tersebut jika tidak mengurangkan nilai harganya seperti rumah. Pemegang gadai tidak dikenakan ganti rugi sekiranya barang gadaian itu rosak, hilang dan sebagainya yang tidak disengajakan. Sekiranya kerosakan disengajakan, maka hutang tetap perlu dibayar seperti yang dijanjikan. Barang gadaian itu tidak dipulangkan kecuali segala hutang telah dilangsaikan. Dakwaan pemegang gadai tentang kerosakan diterima melalui sumpah. Seterusnya kita lihat qardul hasan, ialah hutang tanpa syarat atau janji untuk membayar balik lebih daripada hutang tetapi memberi sagu hati kepada tuan punya hutang semasa membayar, bukan kerana syarat atau janji. Rukun qardul hasan ada 4. Yang pertama adalah tuan punya hutang yang
Pemiutang, yang kedua adalah orang yang berhutang, yang ketiga wang atau barangan, yang keempat ijab dan kabul. Hukum Al-Qardul Hasan. Hutang adalah merupakan satu kaedah yang dihalalkan sebagai membantu golongan yang menghadapi kesempitan wang. Konsep hutang dalam Islam adalah berteraskan kebajikan. Pertolongan yang dilakukan oleh pemberi hutang sewajarnya dihargai dengan memberi sagu hati kepadanya. Yang keempat, sagu hati yang diberikan tidak dinyatakan dalam akad. Seterusnya, 5.4 adalah pengagihan. Pengagihan kekayaan adalah sesuatu yang penting yang mempunyai nilai kesejahteraan bagi keseluruhan masyarakat. Jika harta kekayaan hanya dimonopoli oleh kumpulan yang kecil dalam masyarakat, sedangkan kumpulan terbanyak berada di dalam kemiskinan, ia tidak akan memberi apa-apa manfaat kepada mereka. Oleh itu, kesejahteraan kepada masyarakat dan kesempurnaan mereka bukanlah bergantung kepada pengeluaran dan penggunaan sahaja, tetapi bergantung juga kepada pengagihan yang adil. Sistem ekonomi Islam melalui sistem pengagihannya merupakan jalan penyelesaian kepada masyarakat yang dihimpit kesusahan dan kemiskinan. Bahwa semua harta adalah mutlak milik Allah dan segala bentuk pengagihan mestilah menepati segala prinsip yang digariskan oleh syariah. Definisi pengagihan mengikut kamus ekonomi, pengagihan harta, distribution of property, ialah proses harta dibahagi isi rumah dalam sebuah masyarakat. Pengagihan harta bertujuan mengurangkan perbezaan sosial yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Ketidaksamaan dalam pengagihan harta boleh mempengaruhi ketaksamaan dalam pengagihan pendapatan, kerana harta boleh menghasilkan pendapatan dalam sewa dan harga. Satu cara untuk mengurangkan ketidakserataan pengagihan harta adalah dengan mengenakan cukai yang tinggi terhadap golongan yang memiliki harta mewah yang banyak. Asas-asas pengagihan. Islam mempunyai konsep pengagihan yang tersendiri dan adil. Kepentingan semua lapisan masyarakat dipelihara di dalam pengagihan sesuatu kekayaan. Untuk itu, Islam telah meletakkan beberapa asas utama di dalam pengagihan kekayaan supaya ianya mencapai matlamat yang dikehendaki. Antara asas-asas utamanya ialah Allah adalah pemilik sebenar. Asas ini bertunjang pada akidah bahawa manusia itu khalifah Allah. Menurut Dr. Rafa'at As-Sayyidul Al-Wadi, asas ini mendidik perasaan bermasyarakat di dalam diri seseorang individu yang sedang berusaha mendapatkan harta dan menahan dalam dirinya bahawa harta itu bukanlah hak mutlak dirinya seorang sahaja. Bahkan terdapat juga pemilik lain di dalam harta yang sedang dimilikinya. Perkara ini bertepatan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran yang bermaksud وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, yang bermaksud dan mereka yang menentukan bagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. 24 hingga 26. Selebihnya boleh baca sendiri. Saya akan masuk kepada bab yang ke-6, iaitu peranan kerajaan dalam ekonomi Islam. Kerajaan yang berlandaskan sistem pemerintahan Islam bertanggungjawab dalam merealisasikan kesejahteraan kebendaan dan kerohanian rakyat. Negara berperanan mendidik rakyat tunduk kepada Allah melalui pelaksanaan hukum syarak. Pelaksanaan syariat bertujuan untuk menjamin kesejahteraan setiap individu dalam sesebuah negara tercapai.
Individu yang waras tidak akan menolak agenda kesejahteraan rakyat kecuali yang jahil dan kurang berakal. Capra pada tahun 1981 menghujahkan negara dikatakan telah berjaya mencapai kebajikan, kebendaan dan kerohanian yang unggul sekiranya memperkukuhkan kerohanian dalam masyarakat dan meminimum kelalaian dan kerosakan akhlak. Yang kedua, memenuhi kebajikan ekonomi berasaskan sumber-sumber ekonomi yang ada. Yang ketiga, keadilan dalam agihan dan penghapusan eksploitasi. Oleh itu, kerajaan Islam dalam konteks ekonomi perlu menggariskan aspek keadilan dalam aktiviti pengeluaran, penggunaan dan pengagihan. Ketidakadilan dalam ekonomi terjadi disebabkan unit-unit ekonomi melakukan tindakan melampau seperti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wujudnya unsur-unsur tekanan terhadap mereka yang memerlukan pertolongan, pembaziran, monopoli dan sebagainya. Ini akan mengganggu keseimbangan masyarakat kerana yang kaya bertambah kaya dan yang miskin terus terhimpit dengan kesusahan hidup. Ini menyebabkan jurang antara kaya dan miskin meningkat. Rasa tidak puas hati di samping menyemarakkan pemusuhan serta membuka ruang penindasan yang akhirnya menggugat ketenteraman dan kemakmuran negara. Justeru kerajaan sebagai tunggak dalam sistem ekonomi Islam perlu campur tangan dalam ekonomi. Oleh itu, tanggungjawab sosioekonomi pemerintah dapat dirumuskan seperti berikut. Yang pertama, menyediakan jaminan sosial. Kerajaan mesti memastikan setiap rakyat, khususnya golongan fakir, miskin dijamin untuk mendapat keperluan asas yang mencukupi mengikut keperluan semasa. Antara cara untuk menyediakan keperluan asas ialah dengan mengawal aktiviti pengeluaran dan pemasaran barangan dan perkhidmatan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan di samping peruntukan undang-undang untuk mengutip pelbagai cukai ketika zakat tidak mencukupi. Menggalakkan infak wakaf di samping penyediaan program yang boleh membantu golongan yang kurang bernasib baik. Itu adalah antara peranan yang boleh dilakukan oleh pemerintah dalam aktiviti ekonomi. Terusnya yang kedua adalah mengagih harta dan kekayaan secara saksama, secara sama rata. Kerajaan hendaklah bersikap adil dan ihsan dengan memberi pengiktirafan hak pemilikan individu dan hak milik awam dalam soal pengagihan harta dan kekayaan negara. Kerajaan boleh mewujudkan langkah-langkah terpimpin kepada individu yang ingin mengumpulkan harta kekayaan, memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki pekerjaan, mengumpul kutipan zakat serta mengagihkan secekap mungkin, menguatkuasakan undang-undang pemilikan dalam konteks harta pusaka dan pemberian nafkah di samping aspek pengagihan semula dalam masyarakat yang berbentuk sukarela seperti derma, wakaf, hibah, hadiah dan sebagainya. Semua ini dapat memastikan agar harta tidak terlonggok kepada segelintir individu yang sudah memiliki kekayaan. Faktor-faktor pengeluaran mendapat pulangan berdasarkan kemampuan masing-masing. Ini berdasarkan peringatan Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud supaya harta kekayaan tidak beredar di kalangan segelintir yang kaya sahaja. Surah Al-Hajj ayat 7. Terusnya yang ketiga adalah peluang dan hak yang saksama dalam ekonomi. Untuk lelaki, ada bahagian yang berhak diperolehi daripada apa yang diusahakannya dan untuk perempuan, ada bahagian yang berhak diperolehi daripada apa yang diusahakannya. Surah An-Nisa ayat 32. Antara langkah yang perlu diambil oleh negara adalah menyediakan peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemahiran rakyat di samping diberi peluang secara terbuka agar mereka bersaing secara sihat
dalam proses mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, mengawasi pasaran. Pada asasnya, pasar adalah tempat yang terbuka untuk perniagaan, untuk peniaga-peniaga keluar masuk pasar bagi berbagai aktiviti ekonomi, termasuk penentuan harga terhadap suatu barangan dan perkhidmatan. Ia adalah tindak balas yang normal tanpa perlu campur tangan kerajaan, kecuali wujudnya elemen-elemen negatif yang menyebabkan suasana pasar menjadi tidak stabil. Sebagai contoh adanya monopoli, monopsoni, sorokan barangan, riba, penipuan, pakatan jahat, peniaga dan sebagainya. Ketika ini kerajaan wajib campur tangan untuk memulihkan pasaran. Kerajaan boleh mengadakan langkah-langkah kawalan dengan menguatkuasakan undang-undang bagi mengatasi elemen-elemen negatif yang wujud dalam pasaran. Ini termasuklah peranan yang dimainkan institusi Al-Hisbah. Seterusnya yang kelima adalah melaksanakan polisi kerja dan upah. Golongan pekerja adalah komuniti yang paling ramai memberi sumbangan untuk ekonomi. Mereka boleh menjadi aset atau liabiliti kepada pembangunan negara. Oleh itu, kerajaan mesti merangka polisi kerja dan upah serta mesra pekerja yang pada masa yang sama dapat mengeratkan hubungan pekerja dengan majikan. Polisi-polisi lain termasuk penetapan gaji minimum, tempoh jam bekerja, peluang meningkatkan kemahiran diri, kemudahan kesihatan serta tanggungjawab pekerja terhadap majikan. Usaha ini dapat meningkat produktiviti tenaga kerja yang berkualiti serta membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Justru, campur tangan kerajaan dalam ekonomi negara diperlukan bagi memastikan keadilan serta kestabilan negara, terutama ketika wujud elemen-elemen yang tidak sehat dalam aktiviti-aktiviti ekonomi. Seterusnya kita masuk bab yang ke-7, perkembangan semasa ekonomi Islam. Yang pertama adalah mata wang dinar. Penggunaan mata wang dinar di Malaysia semakin mendapat sambutan selepas krisis kejatuhan mata wang pada tahun 1998. Sejarah telah membuktikan bahawa wang dinar atau wang emas menjadi wang tunai tunggal di abad ke-17, iaitu pada tahun 1870 hingga 1914. Walaupun sebelum itu dinar emas dan dirham perak dipraktis di zaman Rasulullah sehingga di zaman Bani Utsmaniyah, Islam telah menetapkan hukum syarak berkenaan dengan emas dan perak dan mengkategorikan kedua-dua sebagai mata wang harga untuk pelbagai barangan dan upah untuk kerja yang dilakukan. Pada masa ini, emas tidak lagi mempunyai nilai rasmi. Emas hanya dijual dan dibeli oleh bank pusat pada harga pasaran, menerusi perjanjian Jamaika pada tahun 1970. Sistem pertukaran terapung dengan resmi dibenarkan. Ini bermakna wang kertas sekarang tidak lagi disandarkan dengan emas atau dengan apa-apa barangan bernilai. Jelas nilai wang kertas hari ini ditentukan oleh dolar Amerika Syarikat. Ini menunjukkan mata wang dunia yang berasal dari logam bernilai emas dan perak telah bertukar kertas dengan kertas yang tidak bernilai. Mutakhir ini ada usaha cendekiawan dan ahli akademik Islam untuk menggantikan wang kertas kepada dinar emas. Zuhaimi, ini adalah pandangan daripada Zuhaimi. Tun Dr. Mahathir mencadangkan agar dibentuk satu mekanisme perdagangan pelbagai hala, MPA atau dua hala, BPA. Idea beliau mendapat reaksi positif dari 4 buah negara OIC. Namun begitu, mekanisme ini dianggap gagal kerana sebahagian besar negara OIC
lain kurang yakin dengan dinar sebagaimana yang disarankan oleh Dr. Mahathir. Di peringkat negara, idea beliau mendapat feedback positif sehingga kini Malaysia telah memiliki 5 buah agensi penempatan dinar emas, iaitu Islamic Mint, Islamic Gold Dinar, Royal Mint, Dinar Emas Royal Mint, Kelantan Golden Trade, Public Gold Fine Sinan Berhad, dan Kerajaan Kedah. Terusnya yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran adalah salah satu masalah sosioekonomi dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi diukur dengan penggunaan tenaga penuh dan kadar pengangguran yang rendah. Sebaliknya, jika kadar pengangguran tinggi bermakna berlakunya pembaziran sumber manusia. Sebab berlakunya masalah pengangguran adalah pelbagai dan kompleks. Bagi setengah individu, pengangguran adalah disebabkan proses pergerakan dari satu pekerjaan ke satu pekerjaan yang lain atau dari alam persekolahan ke alam pekerjaan. Ada setengah mengambil masa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Indikator ini memberi gambaran kepada prestasi ekonomi yang lembab. Kadar pengangguran mengukur peratus guna tenaga yang sedang mencari pekerjaan. Bilangan penganggur jumlah tenaga buruh madarat dengan 100%. Bilangan pekerjaan yang ditawarkan ada kaitan langsung dengan peningkatan produktiviti atau perbelanjaan. Manakala penurunan kadar pengangguran adalah petanda baik kepada ekonomi kerana firma menambah penawaran peluang pekerjaan sebagai tindak balas terhadap peningkatan produktiviti atau jualan. Selain itu, pengangguran juga bermaksud sumber buruh tidak digunakan secara cepat dan berlaku pengurangan dalam saiz ekonomi. Walaupun negara pernah berhadapan dengan krisis kewangan Asia pada tahun 1997, tapi kadar pengangguran berjaya dikawal pada 25% sehingga tahun 2010. Selepas itu meningkat kepada 4%. Namun dalam RMK ke-10 pada tahun 2011 hingga 2015 disasarkan turun pada 3.1%. Terkini dalam konteks negara, kadar penyertaan tenaga buruh 68.4% dan kadar pengangguran ialah 3.4%. Ini data ini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2018. Yang ketiga adalah inflasi. Inflasi bermaksud suatu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi dari masa ke semasa. Dalam erti kata lain, unit mata wang mampu membeli barangan dan perkhidmatan dalam jumlah yang kurang daripada sebelumnya. Ia mencerminkan penurunan kuasa beli wang atau kehilangan nilai sebenar dalam nilai wang yang menjadi medium pertukaran. Ahli ekonomi Islam Al-Maqrizi menengahkan 4 kesan buruk inflasi, di antaranya berlaku gangguan kepada fungsi wang, iaitu kuasa beli, tabungan, hutang dan sebagainya. Yang kedua, melemahkan semangat menabung, meningkatkan aktiviti negatif dalam ekonomi seperti sorokan, longgokan kekayaan pada segelintir individu. Yang keempat, meningkat kecenderungan untuk perbelanjaan mewah. Ialah kemiskinan. Isu kemiskinan merupakan isu yang memberi impak yang besar kepada semua peringkat sama ada negara, masyarakat dan individu. Kesan kemiskinan kebiasaannya melibatkan kekurangan sumber untuk menguruskan kehidupan dan seterusnya tidak berupaya menguruskan hidup. Isu kemiskinan adalah isu yang popular diperbincangkan sama ada di peringkat antarabangsa maupun dalam negara. Penganalisis isu kemiskinan akan melihat daripada pelbagai sudut, antara perbincangan tentang punca kemiskinan, kesan kemiskinan dan penyelesaian kepada kemiskinan. Perkara-perkara ini dianalisis satu persatu oleh pakar ekonomi sama
ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Definisi perkataan kemiskinan yang berasal dari perkataan miskin dan perkataan kefakiran yang berasal daripada perkataan fakir perlu dibincangkan. Hal ini kerana miskin dan fakir hampir menyamai antara satu sama lain. Kedua-duanya sama ada fakir atau miskin mempunyai status yang sama, iaitu tiada keupayaan dalam menguruskan kehidupan dengan selesa serta keupayaan ekonomi amat lemah. Bank Dunia pada tahun 2010 telah mendetailkan tentang konsep kemiskinan itu dari sudut kepenggunaan merujuk kepada keperluan hak asasi manusia untuk hidup seperti ketiadaan pakaian serta tempat tinggal yang baik, buta huruf, kekurangan makanan, kesukaran memperolehi barangan atau perkhidmatan, infrastruktur yang tidak memuaskan, ketiadaan air bersih, kekurangan pendidikan dan komunikasi. Islam yang berpaksikan kepada Al-Quran, Al-Hadis serta pemikiran ulama telah meletakkan asas yang kukuh dalam mengawal daripada berlakunya kemiskinan di kalangan umat Islam. Perkara ini amat jelas bahawa Islam tidak menghalang seseorang dalam mencari kekayaan dengan usaha dan kekuatan masing-masing. Perkara ini bertepatan apa yang telah dirakamkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Kerana bagi orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah akan sebahagian kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Seterusnya, Islam tidak pernah meletakkan kekayaan itu kepada seseorang atau kepada suatu bangsa maupun sesuatu negara. Sikap keterbukaan ini menunjukkan bahawa Islam membuka ruang seluas-luasnya bagi mengumpul kekayaan di atas dunia. Kesemuanya ini adalah untuk mengelakkan kemiskinan berlaku di kalangan umat Islam. Allah berfirman dalam surah As-Zariyat ayat 19 yang bermaksud, dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri, iaitu tidak meminta. Berasaskan maksud ayat di atas, walaupun Allah pada asasnya mengurniakan rezekinya secara terbuka, bergantung kegigihan dan usaha yang telah dicurahkan, namun ada di kalangan masyarakat yang tidak mampu bersaing akan dibantu melalui bagian zakat. Kesimpulannya, sistem ekonomi yang berasaskan satu penghayatan yang sebenar daripada Al-Quran dan Al-Hadis mampu memperjelaskan secara tersusun akan perjalanan ekonomi. Bermula dengan pembinaan manusia secara mantap menerusi akidah, syariat dan akhlak, mampu menjadi ejen ekonomi yang baik, rasional, adil serta menyumbang kepada keadilan ekonomi sejagat. Secara keseluruhan, apa yang telah dibincangkan di atas membuktikan Islam melalui pendekatan sistem ekonominya begitu teliti dalam memastikan setiap kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat, berada dalam keadaan yang aman dan bahagia. Keamanan dan kebahagiaan sudah pastinya akan tercapai sekiranya manusia mengikut apa yang telah diperundangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan melalui Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Okey, itu saja untuk ekonomi Islam. Ada soalan? Ada soalan tentang tugasan ataupun bab-bab sebelum ini belum jelas, boleh tanya. Untuk tugasan, Ustazah hanya berikan 3 tugasan saja, dan tugasan yang terakhir tadi adalah sistem berikan perbezaan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Okey.
Semuanya jelas? Belum Ustazah tutup majlis ilmu kita hari ini? Jelas Ustazah. Okay. Nah, hari ini adalah hari kelas yang terakhir dengan Ustazah. Ustazah ambil kesempatan ni, sekiranya ada kekurangan atau kelemahan daripada Ustazah sendiri, Ustazah minta maaf. Semoga semua berjaya dengan cemerlang. Buat tugasan, ketiga-tiga tugasan dengan sepenuhnya, bagi komitmen yang sepenuhnya. Nanti soalan exam nanti, kalau boleh skor full mark, InsyaAllah semua akan dapat A. Okay, semoga berjaya. Bitaufiq wan najah, Ustazah doakan. Kita tutup kelas kita dengan suratul As, kafaratul majlis dengan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua datang kelas hari ini. Terima kasih Ustazah. Mari Ustazah. Ustazah. Oh. InsyaAllah.